So yang ni sebelum masuk ke sekolah. So sama juga kalau tengok sebelah kiri, yang ni bila di dalam sekolah. Yang ni agak detail sikit, tapi sebenarnya ini lebih kepada kalau kita tengok nasihat yang dikeluarkan oleh KKM kita. Saya ringkaskan saja, kalau tengok sebelah kiri, bila kita bekerja, kalau boleh bekerja daripada rumah. Okay, work from home jika dibenarkan. Untuk certain staff. Maksudnya kalau staff tu tak perlu di sekolah. Yang perlu di sekolah ialah cikgu saja. So staff admin rasanya tak perlu di sekolah, boleh buat kerja di rumah, so buat kerja kat rumah. Minimumkan. Yang ni bergantung balik kepada KPM punya SOP. Tapi ada setengah-setengah organisasi dah memberi kelonggaran, ada setengah-setengah staff daripada jabatan ni tak perlu masuk ke tempat kerja, tapi dia boleh buat kerja daripada rumah. Yang ni SOP yang agak baru, di mana kita beri kebebasan dan juga kepercayaan kepada pekerja untuk buat kerja daripada rumah lah. Yang kedua, polisi tidak bersarang tangan. Ini agak mencabar untuk cikgu mengawal anak murid, di mana murid-murid ni faham-faham je lah. So, dia orang nak berpeluk, dia orang nak berpegang, dia orang nak bermain semua. So, yang ni memang agak sukar. Tapi memang nak tak nak, inilah salah satu cara kita kena pastikan kurangkan sentuhan antara satu sama lain. Right? Yang ketiga, sentiasa menggunakan pelitup mulut. So, dalam kes ni, face mask. Dan kekalkan jarak sosial. Yang saya nak tekankan kekalkan jarak sosial ni ialah benda yang biasa di sekolah. Maksud dia sekarang ni susunan bilik kelas, pejabat, kantin, bilik mesyuarat, bilik solat, tangga sekolah dan van bas sekolah. So jadi just pastikan benda ni kita letakkan dalam kita punya SOP dan pastikan benda ni memang kita ikut satu persatu. Contohnya sekarang ni untuk kantin, kemungkinan besar kita boleh buat pergi ke kantin dalam waktu yang berbeza-beza. So mungkin ada yang keluar pukul 10, ada keluar pukul 10 suku, ada keluar pukul 10.30. Ini cara kita nak mengurangkan kesesakan di kantin. Yang ini kita boleh letakkan dalam SOP di sekolah semua. And sama juga amalkan kebersihan, hygiene. Yang ni yang paling penting, tapi memang saya tak menafikan semua siapa yang dah berkahwin, bila ada anak, hygiene ni antara benda yang memang agak mencabar untuk budak-budak. So selalu mencuci tangan, diinspeksi, maksudnya nyakuman, selalu membersihkan tandas. Ini tugas-tugas pencuci di sekolah. Dan juga bersin dengan menutup mulut. Kita kena mengajar dia orang adab-adab baru yang berkaitan dengan kebersihan bila berkaitan dengan COVID-19 lah. Dan kalau kita tengok poin nombor 6 kat sini yang sebelah kiri, kalau ada pahawa dingin. Ini kita faham, pahawa dingin ni bukannya apa. Sebab dia closed system. So maksudnya sekarang ni, risiko COVID-19 dalam closed system sebenarnya tinggi dibandingkan kalau open system. Maksudnya open system ni kita buka tingkap, kita benarkan angin luar masuk. So jadi kalau di office tu kita mempunyai sistem pengudaan pahawa dingin, kalau boleh bukakan tingkap dulu supaya angin boleh masuk. Dan kekerapan buka tingkap tu bergantung kepada suasana di dalam office tu lah. Kalau kita tengok suasana office tu terlalu ramai, kita bukakan tingkap tu setiap sejam sekali. Dan kalau boleh, yang paling penting sekali itu juga kita kurangkan tempat-tempat yang ramai orang. Yang ni yang cabaran sebenarnya untuk sekolah-sekolah lah. And selain pada tu, kita tengok kat sini ialah cikgu-cikgu kena pastikan, kena sensitif juga mana-mana simptom di kalangan cikgu-cikgu ataupun anak murid ataupun pekerja sekolah yang nampak simptom-simptom, kita tarik dia keluar daripada orang ramai dan kita kena bawa dia pergi klinik untuk pastikan dia bebas daripada COVID-19 lah. So sebab tu saya dah tunjuk gambar dekat atas dalam presentation ni cara menggunakan pelitup mulut yang betul. Dan sebab tu yang paling penting sebenarnya dekat sini sebenarnya kalau boleh sekolah adakan jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang selalunya dipromosikan oleh pengetua ataupun guru besar. Yang paling penting kat sini ialah kena menyediakan satu platform untuk kita berbincang secara face to face dan secara berkala untuk memastikan isu-isu berkaitan COVID-19 ni sentiasa up to date dengan apa kehendak SOP yang baru ataupun maklumat dikeluarkan oleh KKM ataupun KPM. Dan juga yang paling penting sebenarnya ialah macam mana kita nak pastikan yang semua SOP yang saya terangkan yang sebelah kiri itu tadi diikuti dan juga dipatuhi oleh semua cikgu, pekerja dan juga pelajar sekolah lah. Okay. And kalau kita tengok ini, yang ni last kali yang berkaitan dengan korespondan mengurus COVID-19 di sekolah. Kalau tengok sebelah kiri ialah kalau boleh selepas sekolah kita
kena bersihkan sekolah dan juga kita buat disinfeksi di sekolah. And untuk cikgu-cikgu dan untuk kaki tangan dan juga pelajar, kalau boleh kita nasihatkan lepas sekolah, dia balik rumah, dia terus mandi. Dan kalau boleh, bila balik bersekolah tu, jangan pergi ke mana-mana. So, jadikan, kalau boleh jadikan SOP dan nasihatkan ibu bapa, balik sekolah, maksudnya terus balik ke rumah. Sebab kita nak kurangkan, tu cakap tadi, yang ni ialah hygiene, kebersihan diri. Kita nak kurangkan risiko tadi yang kita tak nampak. So jadi cara kita sekarang ni ialah balik rumah, kita terus mandikan. So saya letakkan juga rujukan dekat bawah sebelah kiri ni jabatan-jabatan kerajaan yang berkaitan, iaitu JPM, Jabatan Perdana Menteri, MITI dan juga MOE. Tapi MOE setakat ni yang saya tahu ada satu FAQ je keluar baru-baru ni, memo perkeliling keluar bulan 3, tapi detail dia belum keluar lagi, so kita menunggu sekarang ni. Dan yang paling penting juga macam mana nak membersihkan sekolah tu, sebenarnya SOP dah keluarkan oleh KKM. So tak tahulah macam mana KPM sama ada ikut 100%, tapi selalunya dia akan ikut 100% apa yang telah ditetapkan oleh KKM lah. Right? So kita boleh nampak kat sini apa yang diperlukan untuk kita menyahkumankan atau diinfeksi dan pembersihan di tempat awam. And yang ni lagi detail ni. Yang ni dikeluarkan oleh Kerajaan Negeri Selangor, Jabatan Kesihatan Negeri Selangor. Dia bagi detail lagi macam mana sukatan disinfektan tu yang kita gunakan dalam kes ni, cecair peluntur. Berapa banyak sukatan dia. So selalunya dia merujuk kepada hypochlorite lah. So sodium hypochlorite. Benda ni kita boleh rujuk label chemical tu. So jadi benda ni kita cakap ni kena ajar atau kena pastikan cleaner kita tu tahu keselamatan berkaitan dengan bahan kimia yang akan digunakan, peralatan digunakan dan macam mana nak mencuci benda tu dah dikeluarkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Selangor. Dan yang paling penting sekarang ni kita nak pastikan benda ni ialah kita kena disiplinkan diri kita untuk buat benda ni secara rutin. Maksudnya kalau boleh memang kita buat setiap hari. Maksudnya lepas sekolah cuci, lepas sekolah cuci, lepas sekolah cuci. So ini antara cabaran untuk cikgu-cikgu dan juga pengamal safety di sekolah-sekolah lah kalau kita tengok. And secara ringkasan yang saya boleh tekan kat sini ialah yang kenapa saya terangkan apa itu safety, asas itu. Sebab bila kita faham asas keselamatan dan kesihatan pekerjaan, baru kita faham, oh sebenarnya macam ni kita buat. Sebenarnya benda tu kita boleh cegah. And benda ni betul-betul bergantung dengan kita sebagai orang yang ada ilmu dan faham dan kita ada kesedaran untuk mencegah penyakit COVID-19. Itu je sebenarnya. Sebab kita tak ada virus. Bila kita tak ada vaksin. Bila kita tak ada vaksin, memang kita tak boleh buat apa buat masa ni. So sekarang ni cara nak cegah ialah faham dan ikut SOP yang telah ditetapkan, dan keberkesanan untuk mengawal penularan COVID-19 ni bergantung kepada pematuhan sepenuhnya SOP yang telah ditetapkan. Itu saja buat pada masa ini. And selain pada tu, pastikan kita sendiri ni sihat dan kita pun alhamdulillah tak ada penyakit kritikal. Itu ciri-ciri yang agak penting untuk memastikan kekuatan imuniti badan kita sendiri. Dan pastikan sentiasa mengikuti perkembangan semasa yang berkaitan dengan COVID dan yang terbaru. Dan yang paling penting, dapatkan maklumat yang betul dan tepat. So jangan kita ambil maklumat setengah-setengah daripada WhatsApp ataupun daripada social media. So kalau boleh dapatkan terus daripada website kerajaan ataupun website yang kita percayai yang menyampaikan maklumat yang betul lah. Dan last sekali, kalau boleh daripada masa ke semasa kita cuba menyemak semula dan buat penambahbaikan. Sebab tu saya bagi tahu yang paling penting sekarang ni, kalau kita tengok setiap seminggu 2 minggu prosedur akan berubah daripada pihak kerajaan. So jadi KKM pun mengubah dia punya SOP. So jadi kita nak pastikan SOP yang berkaitan di tempat sekolah kena sentiasa mengikut the latest ataupun SOP yang terbaru sekali yang dikeluarkan oleh kementerian yang berkaitan lah. Okay, saya rasa itu saja. Kalau tengok sebenarnya projek yang kita nak buat ni, kita ada satu projek yang OSH in School yang saya terangkan awal tadi, kita panggil OSHIS yang 2.0 2020. And sebenarnya kita nak kick off projek ni awal tahun ni disebabkan COVID-19 baru-baru ni. So projek ni sebenarnya tertangguh.
So sebenarnya memang kita nak pergi ke sekolah dan kita dah dapatkan sukarelawan di seluruh Malaysia untuk membantu sekolah macam mana kita boleh menerapkan kesedaran dan juga sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan secara sistematik di tempat sekolah lah. Tapi program kita masih tangguh dulu sebab selagi kita tak dapat lampu hijau daripada KKM dan juga KPM sekarang ni, sebab sekolah pun tengah bercuti sekarang ni, selagi tu program ni kita tangguh. And niat kita memang kita nak masuk ke sekolah dan kita panggil orang yang kompeten dalam bidang keselamatan dan kesihatan pekerjaan untuk membantu pihak sekolah dan juga pihak PAIBG macam mana kita boleh menjadikan sekolah sebagai sekolah yang selamat dan juga sekolah yang sihat daripada segi keselamatan dan kesihatan pekerjaan lah. So saya rasa tu saja daripada saya. Saya rasa kalau ada persoalan saya boleh buka sekarang ni. So saya ada masa lebih kurang 5 minit, tapi saya boleh bagi open kalau siapa-siapa nak tanya soalan ataupun ada soalan dekat chat, saya boleh jawab satu persatu. Ada persoalan lagi? Jika ada soalan mohon bertanya sekarang. Ada soalan tuan-tuan dan puan-puan? Halo kot. Ataupun dah nak raya dah. Okey, ada soalan dekat chat ni daripada user. Adakah pekerja asing yang memang sedia ada di Malaysia dari awal wajib bersalin? Kalau ikut perkeliling yang dikeluarkan oleh kerajaan sekarang ni, memang wajib untuk pekerja asing. Okay. Sama ada dia duduk lama atau tak kat sini, memang wajib. Yang ni berlaku sebab apa yang kita kena faham sekarang ni, kita belajar daripada Singapura. Kita belajar daripada Singapura. So apa yang berlaku dekat Singapura sekarang ni, kita kadang-kadang Singapura sebelum ni kalau kita tengok apa yang berlaku di Singapura, dia yang diorang terlepas pandang yang pekerja asing di Singapura dia duduk dekat satu kawasan, dia panggil what they call centralized labor quarters. So maksudnya dia tak duduk berasing-asing macam kita sini, pekerja asing ada duduk kat rumah ni. Tapi di Singapura tak, duduk kat central labor quarantine. And apa yang berlaku, tiba-tiba yang positifnya menaik secara mendadak menyebabkan Singapura panik. Sampai dia announce untuk PKP di Singapura sampai bulan 6. Dia announce terus, 1 bulan PKP. Kita announce setiap 2 minggu. Tapi Singapura dia announce terus. Sebab dia orang terlepas pandang pekerja asing. So jadi kita belajar daripada Singapura. So jadi sekarang ni bila kebanyakan industri kita dah buka seminggu lepas, so wajib semua pekerja asing buat salingan. So nanti kita akan bagi slide. Kita akan bagi slide ni kepada semua nantilah. So copy nantilah. InsyaAllah Encik Azwadi akan sharekan slide ni dengan semua para peserta nantilah untuk hari ni. Lain ada apa-apa soalan lain? Hello. Ya, saya. Ya, saya Asmira daripada Politeknik. Saya ingin tanya berkaitan dengan berkaitan dengan kemasukan bila kita nak masuk kita kena cek suhu. Okay. Sekarang ni kalau ikut kapasiti macam institusi yang mempunyai jumlah yang tinggi, jumlah yang tinggi, maksud saya kapasiti student yang tinggi. Betul. Mungkin akan berlaku macam orang kata perkumpulan yang ramai bila nak menunggu proses untuk pengesanan suhu sebelum masuk kan. Betul. Betul Okey, satu lagi berkaitan dengan pelawat-pelawat yang sentiasa akan masuk lah kalau bila macam mana kita nak atasi benda ni. Dan yang ketiga berkaitan ada mungkin sekolah-sekolah yang mempunyai asrama. Okey, betul. Okay, 3 soalan. Okey, soalan yang baik. Sebab kita kena ingat bila kita cerita institusi sekolah ataupun institusi pendidikan ni, jumlah manusia yang dalam institusi ni memang ramai. So jadi sebab tu saya rasa pihak KPM dia akan, bagi saya lah, dia akan cuba fikirkan macam mana kita boleh kurangkan jumlah pelajar masuk secara serentak. Sebab agak mustahil kita boleh benarkan semua sekolah dibuka di mana semua pelajar daripada darjah 1 sampai darjah 6 ataupun tingkatan 1 sampai tingkatan 5 atau tingkatan 6 turun serentak. Sebab benda tu akan risiko dia terlalu tinggi.
Itu yang kita boleh bagi tahu. And saya percaya pihak KPM akan berbincang benda ni dengan lebih lanjut dengan KKM. Tapi pendapat saya daripada segi pengamal keselamatan dan kesihatan pekerjaan, dia akan pecahkan siapa yang boleh turun dulu. Okay, based on critical. Student mana yang critical untuk pergi sekolah dulu. Student mana yang critical untuk masuk ke poli dulu. Yang ni bergantung kepada strategi kita kurangkan jumlah pelajar masuk secara serentak. Itu satu. Yang kedua, kalau boleh, kalau pelajar tu turun ke sekolah, kita kena pastikan visitor-visitor yang hantar dia orang ke sekolah ataupun hantar ke politeknik ni, dia kena adakan satu mekanisme. Macam baru-baru ni di mana kerajaan menghantar balik pelajar-pelajar di universiti balik ke kampung. Saya rasa mungkin ada satu mekanisme yang akan difikirkan oleh pihak KPM supaya visitor-visitor ataupun ibu bapa yang nak menghantar anak sekolah ni, dia kena ikut SOP yang telah ditetapkan. Okay, maksudnya sekarang ni kemungkinan besar van sekolah, bas sekolah ataupun van sekolah. Sebab sebelum ni contohnya van sekolah selalunya lebih kurang 10 ataupun 15 orang. Bila kita menguatkuasakan penjarakan sosial ni, dia kena separuhkan jumlah dia. Sebab kita nak jarakkan 1 meter 2 meter. So bayangkan satu bas tu lebih kurang 20 atau 30 orang, tiba-tiba 15 orang je naik. Yang ni yang antara cabaran dia, di mana pihak KPM kena pastikan benda ni dia nampak masa dia nak buat SOP untuk digunakan di sekolah-sekolah dan juga di politeknik. Dan yang ketiga, kalau dekat asrama ni, sebab tu cakap dia, kita kemungkinan besar dekat asrama kalau boleh, kita akan cuba pastikan siapa-siapa yang tinggal dekat kawasan yang berdekatan jangan masuk asrama. Maksudnya mak bapak dia kena hantar dia secara biasa. Ataupun option yang kita ada ialah sekarang ni, yang asrama tu kita akan kurangkan kuantiti. Kalau maksimum dia 100 orang, kemungkinan besar kuantiti yang kita nak terangkan mungkin dia separuh benda tu. So benda ni yang sebenarnya pihak KPM, pihak yang berkaitan kena fikir balik kepada basic pencegahan dia. Basic pencegahan ialah penjarakan sosial. Yang tu yang paling mencabar sekali kalau tanya saya. Macam ni nak pastikan penjarakan sosial. Sebab saya faham, sebab anak saya pun sekolah juga. Satu sekolah, satu kelas kebanyakan antara 30 to 50 orang pelajar. Macam mana nak jarakkan 30 to 50 orang pelajar dalam satu kelas. So jadi kemungkinan besar, mungkin yang kelas-kelas yang tak kritikal. Tingkatan 1, tingkatan 2 tak kritikal. Yang kritikal mungkin tingkatan 3 dengan tingkatan 5. So mungkin boleh fokus tingkatan 3 dengan tingkatan 5 dulu. Ini pendapat saya secara peribadi lah. Dan di luar negara pun, apa dia orang buat sekarang ni, dia orang akan pastikan penjarakan sosial tu yang dia kena pastikan kena betul-betul dipatuhi. Dan yang ni yang paling mencabar apa yang Tuan bagi tahu ni, macam mana nak kontrol penjarakan sosial ni. Sebab kalau setakat menggunakan pelitup mulut tu, bagi saya benda tu nampak. Tapi penjarakan sosial tu susah kita nak kontrol. Dan saya harap saya boleh, jawapan yang saya bagi tu secara umum tu lebih kepada prinsip penjarakan sosial. Tapi kalau detail SOP tu kena merujuk balik kepada KPM, dan saya percaya KPM akan pastikan penjarakan sosial ni, dia akan salah satu perkara yang dia akan pastikan, dia kena fikir betul-betul memandangkan jumlah pelajar memang ramai. Okay? Bukan 1,000, 2,000 tapi berjuta pelajar kita ada. So jadi janganlah kita ada gelombang yang keempat, gelombang kelima pula selepas ni. So itu pendapat saya lah. Saya harap saya jawab soalan Tuan tadi lah. Ya? Tuan, saya nak tambah sikit ya. Berkaitan dengan macam SOP, kita perlu merujuk pada SOP. Contohnya macam pada SOP KPM. Tapi kalau misalnya SOP yang setempat tu, kalau kita boleh tak kita melebih atau bukan melebih, mengetatkan bergantung atau bersesuai dengan kita punya organisasi. Adakah melanggar kita punya atap? Okey, kalau ikut perkeliling yang dikeluarkan oleh Jabatan Kerajaan, dia bagi tahu situ minimum. Kalau tengok semua SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan, termasuk untuk industri pembinaan, untuk industri perkilangan, dia letak minimum. Ini minimum requirement dia cakap. Ini kehendak minimum. So kalau kita buat lebih pada minimum, itu lagi bagus. And kita tak melanggar peraturan sebenarnya. Sebab kita memberi lebih
bagus lagi penyelesaian bergantung kepada tempat kerja kita. Sebab tu kita kena faham bila kita faham asas safety sebenarnya, kerajaan bagi minimum, tapi bila dia tengok dekat sekolah, sekolah ada macam-macam jenis sekolah, struktur sekolah berbeza-beza, pelajar sekolah pun berbeza-beza, kemungkinan besar pelajar tu daripada kawasan yang berbeza-beza, ada yang kawasan merah, kawasan hijau, kawasan kuning, ini semua akan berbeza-beza. Jadi pihak sekolah kena cuba pastikan atau pihak politik kena pastikan tukarkan prosedur tu supaya lebih baik untuk memenuhi kehendak parameter yang kita ada tadi. Kalau tanya saya, lagi bagus daripada minimum SOP, sepatutnya yang tu bukan melanggar peraturan lah. Kalau tanya saya lah. Sebab kalau tiba-tiba pihak kerajaan nak audit kita pun, dia akan ikut checklist dia, betul tak? Minimum tu. Kalau kita buat lebih daripada minimum tu, sepatutnya dia puji kita lah. Okay, sepatutnya sepatutnya kalau tanya pengalaman saya sebagai pengamal keselamatan di sektor kerajaan, bila saya diaudit oleh jabatan kerajaan yang berkaitan dengan keselamatan, dia akan audit minimum ikut perundangan. Tapi kalau saya buat lebih bagus daripada perundangan, dia cakap no problem, tak ada masalah. Terima kasih tuan. Sama-sama. Lain? Ada lagi soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan? Okey, ada soalan dekat chat ni kan? Okey, kalau pelajar international, dia international kat mana? Dia memang dah duduk kat Malaysia lama ke ataupun contohnya dia ada pelajar international ni, dia memang dah dapat visa lama kan? So benda ni cakap dia, KKM tak mention benda ni sebab benda ni akan patah balik kepada kementerian yang bertanggungjawab. So, kalau yang kementerian bertanggungjawab berkaitan dengan industri ialah MITI, so MITI wajib kan? Mana-mana pekerja asing, walaupun dia duduk kat Malaysia. Wajib. Tapi untuk pelajar international ni, sebab tu kena balik kepada KPM punya SOP. Kalau KPM cakap wajib. Tapi saya percaya untuk pastikan kita buat keputusan ni secara menyeluruh dan juga agak nampak adil untuk rakyat Malaysia, siapa-siapa international tu memang kita suruh. Okay? Siapa-siapa yang international tu memang kena saling. Kau tanya saya lah. Tapi tu cakap dia, yang ni pendapat saya, tapi balik kepada SOP lah. Tapi kalau SOP MITI, wajib. Di bawah MITI, wajib. So kita tunggu KPM punya lah. Kalau KPM cakap wajib salingan. Lain? Okay, slide nanti Encik Razali akan di-share oleh Encik Azwadi. Kita orang akan share slide ni, insyaAllah, tak ada masalah. Encik Razali, so mohon isi form yang kita bagi tu, information, nanti kita akan emailkan lah. Right, so, dan juga sijil nanti. So kalau tak ada kalau tak ada soalan ataupun tak terfikir soalan masa ni, boleh contact Azwadi. So saya akan jawab soalan tu secara offline ataupun boleh nanti Encik Azwadi boleh forward soalan tu kat saya dan saya akan reply soalan tu secara peribadi pun tak ada masalah jugalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Muhammad Fazli. Saya nak tanya, pada pandangan MSOS kan, bilakah sekolah boleh dibuka? Maksudnya kita nak tunggu adakah bila dah sifar COVID-19 baru kita buka ke, ataupun macam mana? Apa pandangan MSOS lah berkaitan perkara ni? Nasib baik Fazli tanya. Nasib baik pandangan MSOS. Kalau pandangan saya sebagai Perdana Menteri, lain jawapan dia. Okay. Dia sekarang ni, saya rasa pendapat saya, kalau faham apa yang saya terangkan tadi sebenarnya, proses mengurus risiko. Okay. Dia berbalik kepada tinggi atau rendah risiko kita sekarang ni. Kalau tiba-tiba kerajaan buat keputusan. So sebab tu, bila kerajaan membuat sesuatu keputusan, dia akan panggil pakar-pakar yang berkaitan. So jadi kalau tanya saya sebenarnya, dia tak dapat tunggu kosong. Sebab kita kena ingat pandemik ni, dia asalkan, kalau tengok graf yang saya tunjuk tadi, yang kita nak cubakan suppresskan graf tu, kalau setakat graf kita masih within the capacity of hospital, maksud saya tak ada masalah kita boleh benarkan sekolah, tapi kita tak boleh benarkan sekolah secara serentak. Ini pendapat saya. So, jadi kemungkinan besar pihak KPM mungkin akan membenarkan sekolah kelas-kelas yang kritikal saja untuk mulakan dulu, dan selagi belum ada green light yang dikeluarkan oleh KKM, kalau tanya saya berapa lama, kemungkinan besar 3 bulan ataupun 6 bulan daripada sekarang. Sebab kalau kita tengok dekat China sekarang ni, dia dah berani buka sebab dia dah yakin, dia dah mengawal
risiko merebaknya COVID-19. Tapi baru-baru ni kita dikejutkan ada satu lagi kawasan di China, di sebelah utara, di mana dia dah start lockdown balik seramai 100 juta penduduk. 100 juta penduduk. Dia dah start lockdown balik sebab ada virus baru datang. Yang ni kita takut sebab apa yang berlaku kalau tiba-tiba benda macam ni berlaku sekali lagi, kita panggil gelombang. Okay, bila berlaku gelombang secara mendadak sama macam Singapura yang baru ni, takut kerajaan kita akan jadi panik. Jadi isu ni akan patah balik kepada kosong. Maksudnya sekarang ni start balik PKP. Ini yang agak mencabar. Sebab tu saya percaya kalau tanya pendapat saya, memang lambat lagi kalau nak buka sekolah secara full, secara penuh. Sama juga dengan kalau kita tengok yang SOP dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri, ada masih lagi senarai-senarai industri ataupun pekerjaan dia tak benarkan langsung. Sebab dia tahu industri yang dia masih larangkan ialah industri ataupun aktiviti yang melibatkan terlalu ramai orang. So, termasuk sekolah ataupun perhimpunan tak dibenarkan. Sampai sekarang ni SOP itu dikeluarkan awal bulan ni. Kalau masih ingat, SOP itu dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri awal bulan ni. Dia masih larangkan industri, ada lebih kurang 10 industri, lebih daripada 10 industri tak dibenarkan operasi langsung. Disebabkan takut penularan COVID-19, disebabkan kuantiti orang yang bekerja tu dalam bentuk yang ramai. Yang ni kita kena faham. So jadi ada certain industri dia buka tapi industri tak ikut. And kalau kita tengok benda ni sebenarnya Malaysia boleh achieve, Malaysia boleh capai ni kalau rakyat kita memang macam rakyat Taiwan. Okay. Maksudnya kesedaran kita ni macam rakyat Taiwan, macam rakyat New Zealand, macam rakyat Sweden, macam rakyat Jerman. Walaupun Jerman dibayar dia tinggi, tapi kesedaran dia memang agak tinggi. So itu kita nak. Dan Vietnam. So Vietnam sekarang ni antara negara yang free COVID-19. So dibandingkan negara kita lah, Vietnam. Boleh bayangkan tak? Sebab rakyat dia. So kita kena faham, yang ni bergantung pada rakyat. So kalau kita semua boleh mengikuti SOP ni 100%, insyaAllah lagi cepat kita buka kita punya aktiviti kita lah di Malaysia ni lah. Okay? So saya harap dapat jawab soalan si Fazli dia. Lain? Ada soalan lagi? So ada, kalau kita tengok dekat chat ni tak ada setakat ni. Sesi petang ni, petang ni ada sesi lagi. So boleh panjangkan sesi ni kepada kawan-kawan kita lain sebab berpandukan dengan pendaftaran untuk sesi pertama ni sampai kita punya registration terlalu penuh dan padat menyebabkan kita terpaksa buka few sessions selepas petang ni ada satu dan selepas hari raya nanti. So tak silap saya 3 bulan kot. 3 bulan and kita ada lebih kurang 4 lagi sesi selepas hari raya. 4 to 6 sesi lagi lepas hari raya. Dan tujuan sekarang ni lebih kepada berkongsi ilmu berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan lah. Dan benda ni sebenarnya bukan benda baru. Benda ni ialah ilmu yang kita kena faham dan kita kena cuba pupuk di kalangan diri kita dan juga pelajar-pelajar kita di sekolah lah. Dia bukan subjek baru ini kita cakap, dia bukan subjek baru, dia bukan tak. Yang ni ialah prinsip ataupun value yang kita pegang lah, ataupun nilai yang kita pegang. Okay. Di luar negara safety memang penting. Tapi kita kat Malaysia saya dah nampak dah ada kesedaran dan harap-harap selepas ni kebanyakan sekolah bila bercerita pasal safety dia bukan benda yang asing lagi lah. Okay. Ada soalan lagi? Sesi petang mula pukul apa? Wadi pukul apa di? Petang? Pukul 4, sorry. Pukul 4. Pukul 4 ke 5. 4 sampai 5 petang. Tak ada panjang lah sebab kan nak buka puasa kan. 4 sampai ke 5. Mohon share kepada kawan-kawan kepada rakan-rakan yang lain. So sekali lagi kalau siapa yang ada soalan, adalah soalan. Okey, kalau ada pertanyaan lain boleh share dengan WhatsApp saya 019 205 1719 untuk sebarang pertanyaan yang lain. Apa-apa yang berkaitan dengan MSOS, training dan sebagainya boleh hubungi kami WhatsApp dengan saya. Okey. So itu saja daripada Cik Rasman. Okey, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum, terima kasih dan insya-Allah kita jumpa lagi.
Okay. Sebelum saya tutup, saya just nak share sikit. Okay, mohon kepada semua, lepas ni mohon kepada yang datang untuk like Facebook MSOS untuk sebarang maklumat terkini, dan juga kita punya website www.msos.org.my. So kita aktif di Facebook, dan juga sebarang informasi yang lain boleh juga tengok di kita punya website www.msos.org.my. Okay, itu saja, dan sekali lagi saya refine, mohon isi semua isi borang kehadiran untuk kita pemberian slide dan juga okay, terima kasih banyak kepada yang hadir, terutama kepada para guru, para pensyarah dan juga barisan pentadbir sekolah, dan juga OSH practitioner, MSOSH member dan sebagainya. Itu saja daripada saya. Jumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih. Stay safe. Selamat Hari Raya, Aidilfitri, jangan balik kampung. Hadirkan rumah yang tutup. Lepas ni kita boleh raya dengan lebih baik, insyaAllah pada masa akan datang. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.